Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 24 Mei 2024 bersama saya Fazril Hisham Afandi. China terus menjadi rakan dagang utama Sarawak dengan nilai ekspor mencecah 18.8 bilion ringgit tahun lepas. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ia meliputi produk gas semula jadi, minyak dan bahan asas besi. Manakala nilai dagangan produk import pula mencecah 9.9 bilion ringgit meliputi jentera, mesin pembuatan dan produk konsumer. Dedahnya lagi setakat ini, China juga melabur 19.4 bilion ringgit melibatkan pekakas solar, besi dan bahan berasas penghasilan kayu sekaligus menghasilkan lebih 10,000 peluang pekerjaan. Hubungan pembangunan ekonomi Sarawak bersama China didorong oleh perdagangan, pelaburan dan projek kerjasama yang kukuh merentas sektor. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian pada sidang Kemuncak Malaysia-China 2024 sesi libat urus jaringan perniagaan Sarawak di sebuah hotel terkemuka di Kuching. Agrofest Sarawak 2024 SAF 2024 akan diadakan di bekas tapak lapangan terbang lama Bintulu bermula 12 hingga 22 Julai ini. Menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak M5 Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, festival tersebut dijangka menjana jualan sebanyak 5 juta ringgit dan menarik kira-kira 450,000 pengunjung dari seluruh Sarawak. Lebih 200 peserta pameran daripada industri pertanian, agensi kerajaan, usahawan, sektor korporat dan swasta termasuk pemain antarabangsa mengambil bahagian pada festival yang akan diadakan selama 11 hari tersebut. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media di Kuching. SAF 2024 membawa tema mempertingkatkan sektor agro, memperkasakan komuniti selari dengan sambutan Hari Sarawak 2024 dan sambutan 100 tahun Jabatan Pertanian Sarawak. Tema ini selaras dengan visi M5 mencapai memajukan sektor pertanian dan ekonomi luar bandar menjelang 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tongpeng dijangka hadir untuk majlis perasmian pada 12 Julai. Selain pameran, antara pengisian acara ialah larian Agrofest, Ratu Agrofest 2024 dan pentas hiburan. Program Labour Go Rural Area 5.0 yang dianjurkan Kementerian Sumber Manusia Jabatan Tenaga Kerja Sarawak penting dalam usaha memberi kesedaran dan maklumat terkini mengenai hak pekerja kepada penduduk di kawasan luar bandar. Menurut Adun Daro Safi Ahmad, program itu boleh menjadi platform terbaik dalam memberi pendedahan mengenai sindiket penipuan pekerjaan di luar negara yang banyak dilaporkan berlaku kini. Statistik juga menunjukkan penduduk Sarawak merupakan negeri kedua tertinggi di negara yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di luar negara. Dengan adanya program ini, secara tidak langsung ianya juga memberi satu kesedaran kepada masyarakat kita supaya lebih berhati-hati dan perkongsian daripada pihak-pihak tertentu. Melalui sesi penerangan yang dijalankan, penduduk juga dapat didedahkan langkah boleh diambil sekiranya diri mereka atau ahli keluarga menjadi mangsa penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Safi Ahmad ditemui selepas merasmikan program tersebut yang diadakan di Dewan Masyarakat Darul semalam. Dalam pada itu, Pengarah Tenaga Kerja Sarawak Awang Radwan bin Awang Omar berkata, setakat April 2024, sebanyak 2,259 pemeriksaan telah diadakan di tempat pekerjaan di seluruh Sarawak. Dalam tempoh sama, jabatan itu juga telah merekodkan sebanyak 744 kes tuntutan buruh telah diselesaikan di Jabatan Tenaga Kerja Sarawak melibatkan tuntutan berjumlah lebih 4.9 juta ringgit. Dalam perkembangan lain, Safi Ahmad berkata langkah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan akaun fleksibel atau akaun 3 dialu-alukan, namun rakyat diseru untuk sentiasa cermat dalam membuat sebarang pengeluaran wang simpanan mereka. Menurut Adun Daro itu, lazimnya apabila melibatkan dasar yang membolehkan rakyat mengeluarkan wang, ianya pasti akan mendapat perhatian ramai. Namun katanya apa yang penting pengeluaran itu perlu dilaksanakan secara waras dan mengambil pertimbangan yang mendalam. Simpanan di KWSP adalah bermatlamat sebagai simpanan di hari tua dan sekiranya tidak diperlukan, rakyat tidak seharusnya tergesa-gesa dalam membuat pengeluaran. Perlu diambil satu pertimbangan yang sewajarnya. Jangan mengikut ketua keperasaan dan kita terpengaruh dengan yang lain. Jadi kita sendiri yang tahu sama ada kita memerlukan tidak. Kalau tidak, apa salahnya kita biarkan ianya kekal sebagai simpanan.
Beliau ditemui media selepas merasmikan label Go Rural Area 5.0 yang diadakan di Dewan Masyarakat Daro. Pada program tersebut, reruai pameran KWSP antara menjadi tarikan penduduk tempatan mengemaskini maklumat mereka untuk pengeluaran akaun fleksibel atau akaun 3 KWSP. Jabatan Hospitality Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri buat julung kali mengadakan majlis makan tengah hari sempena gabungan latihan amali bidang penyajian dengan menjemput pihak industri dan membincangkan potensi kerjasama strategik yang boleh dijalankan di antara pihak IKBN Miri terutama berkaitan mempromosikan pendidikan dan latihan teknikal vokasional TVET. Ketua Bahagian Penyajian Jabatan Hospitality IKBN Miri, Nur Hidayah Hassan berkata, selain memberi pendedahan kepada pelajar untuk berhadapan dengan situasi sebenar, program tersebut juga memberi peluang kepada pihak industri melihat sendiri kemahiran yang dimiliki pelajar. Saya berharap dalam program ini dengan ada certain industri yang kita panggil untuk datang luncheon talk kita panggil, so benda ni boleh membuka mata industri sebenar mengenai apa skill pelajar yang kita ada. Selama ni mungkin orang tak nampak apa yang kami ada di dalam ni, apa yang kami ajar. So kami open kepada orang luar untuk datang melihat sendiri bagaimana kemahiran mereka di dalam IKBN ni. Jelas beliau, program tersebut secara langsung dapat meningkatkan keyakinan diri ketika menyediakan makanan di hadapan pelanggan serta melayan pelanggan. Beliau berkata demikian kepada RTM pada program amali gabungan pelajar Jabatan Hospitality IKBN Miri di Miri. Saya rasa sangat seronoklah sebab banyak benda yang menarik dapat saya belajar sejak saya masuk ke sini. Kos yang saya ambil adalah pengajian. Memang best. Saya boleh mempelajari pelbagai cara untuk melayani customer dan membuat kerja. Itu banyak belajar tentang macam ni, cara dari basic sampai ke dari mula sampai ke habis masakan. Polis Sarawak menerima laporan berkaitan 2 kes penipuan di Kota Samarahan membabitkan kerugian kira-kira RM225,000. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta dalam kenyataan medianya memberitahu kes pertama membabitkan penipuan tawaran pekerja sambil tidak wujud membabitkan seorang wanita lewat 40-an. Mansa bekerja sebagai promotor jualan di sebuah pasaraya terpedaya dengan iklan kerja sambilan dilihat di laman Facebook pada Januari lepas. Wanita itu kemudiannya menerima satu mesej dari individu memperkenalkan diri sebagai Zing Ong Ziang menerima pendapatan sampingan sebagai jurujual melalui pautan aplikasi Dopmore dan Dopbeer. Keuntungan diperoleh hasil jualan kononnya akan dibayar pada Mansa. Dari penghujung Januari hingga pertengahan bulan ini, Mansa telah membuat 19 transaksi wang secara berperingkat ke-13 akaun bank berbeza berjumlah kira-kira RM125,000. Wanita itu menyedari ditipu setelah semua pembelian dilakukan dan tidak menerima sebarang keuntungan dijanjikan. Kes kedua membabitkan penipuan panggilan telefon melibatkan seorang suri rumah berusia 50-an. Mansa menerima panggilan dari nombor tidak dikenali dan memperkenalkan diri dari pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Suspek memberitahu terdapat 15 aduan dibuat ke atas Mansa atas kesalahan menipu orang lain. Panggilan kemudiannya disambung ke 2 lagi suspek yang menyamar sebagai polis dari Ibu Pejabat Kontijen Peris dan Bukit Aman. Mansa diarahkan untuk mengeluarkan kesemua wang simpanan berjumlah kira-kira RM100,000 bagi tujuan siasatan selanjutnya ke beberapa akaun bank berbeza antara pertengahan April ke pertengahan bulan ini. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa, ikuti Stadium RTM selepas ini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.